Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muiz. Selamat datang ke program Pemuafakatan Ibu Bapa dan Guru PPKI SMK Taman Tasik tahun 2021. Baiklah, sekarang saya akan terangkan sejarah ringkas PPKI di SMK Taman Tasik. PPKI SMK Taman Tasik dibuka pada tahun 2010 dengan 3 orang guru, seorang PPM dan 15 orang murid. Murid-murid terdiri daripada pelbagai masalah pembelajaran seperti sindrom Down, hyperaktif, autisma, disleksia dan slow learner. Saban tahun berlakunya peningkatan murid-murid. Pada tahun 2021, bilangan guru, PPM, murid dan kelas adalah seperti yang berikut. Guru seramai 15 orang, PPM seramai 5 orang, murid seramai 97 orang setakat 22 hari bulan 2 2021 dan kelas adalah sebanyak 11 buah kelas. Okey, sekarang saya akan terangkan carta organisasi PPKI di SMK Taman Tasik. Okey, di carta yang paling atas iaitu Tuan Pengetua. Yang kedua, penolong kanan pendidikan khas. Seterusnya, guru. Dan yang terakhir, pembantu pengurusan murid. Okey, di sini saya senaraikan nama guru-guru. Okey, penolong kanan PPKI, Puan Nik Masniana binti Nik Abdul Majid. Dan ini nama guru-guru yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Mimi Erliza binti Ismail, SU Unit Kurikulum Pendidikan Khas SMK Taman Tasik. Saya akan menerangkan tentang kurikulum yang ada di dalam unit pendidikan khas SMK Taman Tasik. Okey, saya akan memberikan taklimat kurikulum mengenai kurikulum standard sekolah menengah, kurikulum alternatif, inklusif, peperiksaan dan rancangan pendidikan individu. Okey, yang pertama saya akan terangkan tentang kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM. Okey, kurikulum standard sekolah menengah. Ia dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 bagi menggantikan KBSM. Ia memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi bagi murid yang MBK. Ia juga menyediakan ruang dan peluang kepada MBK untuk mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran vocational. Ia terbahagi kepada dua kumpulan mata pelajaran iaitu trust dan kemahiran. Okey, mata pelajaran KSSM terbahagi kepada dua iaitu trust dan kemahiran. Bagi trust, ia menyediakan MBK dengan pengetahuan dan kemahiran yang asas. Bagi satu, ia menyediakan pengetahuan dan kemahiran mengurus diri, bahan, peralatan dan tempat kerja. Dari segi kemahiran pula, ia terdiri daripada kemahiran asas dan kemahiran spesifik. Contohnya refleksologi, jahitan, perkebunan. Okey, kemahiran vocational ni spesifik berdasarkan NOS daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, seterusnya kita masuk kepada kurikulum alternatif. Okey, mata pelajaran kurikulum alternatif iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Catch Perkebunan, Catch Jahitan, Catch Masakan, Pendidikan Moral, Kemahiran Manipulatif, Pengurusan Diri dan Pendidikan Jasmani. Ini adalah kurikulum alternatif bagi MBK. Okey, seterusnya rancangan pendidikan individu. Ia merupakan satu dokumen yang bertulis iaitu evidence MBK yang belajar di sekolah. Ia juga bertujuan untuk mendokumentasikan segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran serta perkhidmatan yang disediakan. Kerjasama dan kolaborasi antara sekolah, ibu bapa, murid dan jika perlu dengan pegawai pendidikan daerah dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. Program ini adalah penilaian berterusan untuk seorang murid daripada awal tahun hingga akhir tahun.
Okey, untuk bahagian peperiksaan pula, untuk makluman ibu bapa, kita akan adakan peperiksaan setahun sekali, iaitu peperiksaan akhir tahun. Soalan yang kita sediakan adalah berdasarkan tahap murid. Maksudnya mengikut tahap-tahap yang mana murid mampu menjawab soalan yang kita beri, dan kita tak akan memberikan soalan yang tinggi arasnya kepada murid yang tidak dapat menjawab. Maksudnya kita buat mengikut aras-aras murid yang mampu sahaja. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga, murid kita boleh masuk ke sekolah pendidikan khas vocational, iaitu sekolah-sekolah yang menawarkan bidang-bidang yang sesuai dengan MBK untuk meneruskan dan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah pendidikan khas vocational di seluruh Malaysia. Okey, untuk itu pemohon hendaklah berumur di antara 15 hingga 18 tahun. Guru kita akan membuat permohonan SMPKV untuk murid-murid yang layak. Maksudnya kita akan tengok murid yang mampu menguruskan diri, mampu berkomunikasi yang baik, mampu berhadapan dengan situasi luar. Kita akan membuat permohonan dan murid akan menghadiri sesi temuduga di sekolah yang dipohon. Segala dokumen dan urusan temuduga dilakukan oleh ibu bapa, tetapi untuk pengisian maklumat akan diisi oleh guru berdasarkan kerjasama daripada ibu bapa. Maksudnya sekiranya murid mendapat tawaran untuk menghadiri ke sekolah pendidikan khas vocational, murid mesti pergi ke sekolah yang dipohon. Contohnya kalau ke Johor, SMK Indahpura. Maksudnya pergi ke Johor. Kalau ke Kedah, pergi ke Kedah, dan begitu juga ke Kuantan dan Shah Alam. Okey. Sebarang permasalahan nanti boleh rujuk kepada guru di sini. Guru sentiasa membantu apa yang ibu bapa dan pihak SMK KV mohon, dan kita akan bantu untuk selesaikan masalah. Yang penting kerjasama daripada ibu bapa. Okey, semua murid kita akan pohon mengikut kelayakan dan minat yang diinginkan. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga, kelebihan ini juga diberikan kepada murid-murid yang aktif. Maksudnya setiap aktiviti yang PPKI lakukan, adakan, ibu bapa perlu memberi kerjasama dan memberi kelebihan kepada murid untuk mendapatkan sijil dan sebagainya. Okey, tetapi untuk temuduga, memandangkan sekarang musim PKP, sistem temuduga akan berubah mengikut keperluan. Tidak semestinya bergerak ke pusat yang dipohon. Maksudnya mengikut kepada keperluan semasa. Okey, tempoh belajar adalah selama 2 tahun berada di sana. Maksudnya murid akan menerima sijil SKM 1, 2 dan seterusnya. Sekiranya layak, boleh melanjutkan lagi pelajaran ke peringkat lebih tinggi, contohnya diploma ataupun ijazah. Okey, seterusnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ni bermakna MBK akan belajar di arus perdana di sekolah yang sama tetapi di arus perdana. Tempoh percubaannya adalah 3 bulan. Mana ia akan dipantau oleh guru pendidikan khas dan guru mata pelajaran di kelas yang mereka duduki. Maksudnya mereka akan belajar mata pelajaran seperti di arus perdana, tiada pengecualian subjek. Semua subjek yang murid normal ambil, MBK pun akan ambil sama seperti murid di arus perdana. Murid juga akan mengambil peperiksaan awam seperti PT3 dan SPTM. Dan yang lebih istimewanya, murid kita, MBK kita akan mendapat pertambahan masa dari segi waktu untuk menduduki, masa kita nak menduduki PT3 ataupun SPM. Maksudnya akan ada ekstra waktu untuk murid MBK menyelesaikan ujian yang mereka berikan, dan akan ada juga pengecualian dari segi kerja khusus ataupun ujian lisan. Tetapi saya galakkan murid-murid kita ambil semua ujian lisan ataupun kerja khusus yang cikgu arus perdana berikan. Maksudnya kita laksanakan seperti murid-murid yang ada di arus perdana lakukan seperti biasa, kecuali sekiranya ada masalah, kita akan pertimbangkan
sama ada untuk teruskan ataupun tidak. Itu bergantung kepada guru-guru dan pentadbir. Okey. Untuk murid inklusi ini juga, bagi murid tahun pertama yang berada di sini, kita akan nilai sekiranya mereka kita rasa layak untuk berada di atas walaupun pada umur 14 tahun, kita akan letakkannya di tingkatan 1 sebab untuk murid MDK mereka layak berada daripada umur 13 hingga umur 19. So tiada masalah dari segi umur. Okey. Mereka akan menduduki peperiksaan seperti murid yang lain. Maksudnya semua yang murid harus perdana lakukan, MDK pun kita akan lakukan dan mereka akan lebih terdedah kepada persekitaran yang lebih luas sebab mereka boleh bergaul murid pendidikan khas dan murid arus perdana. Tiada diskriminasi dari segi itu. Sebab tu kita ada pendidikan inklusi secara holistik. Maksudnya di sekolah ini kita adakan program inklusi secara holistik seperti yang diwawarkan di media massa. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.